Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Prof dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan kerja khusus kami BSS 3033 Teori dan Kritikan. Kami akan mengkaji teori fenomenologi rasa terhadap penggunaannya dalam karya kesusastraan Melayu. Saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu. Kumpulan kami terdapat 3 orang ahli. Yang pertama adalah Azwalisa binti Bujang, yang kedua adalah Nurmasitah binti Abdurrahman, dan yang ketiga Nurul Mustika binti Mustafa. Pengenalan. Tajuk yang dibincangkan adalah berdasarkan teori rasa fenomenologi yang dikemukakan oleh Suhaimi Abdul Aziz. Kritikan ini bertujuan untuk menyerapkan sepenuhnya kaedah falsafah fenomenologi kepada karya-karya sastra. Teori rasa fenomenologi percaya bahawa manusia memiliki 8 emosi tetap dengan 3 proses, iaitu pertama, pemindahan emosi tetap menjadi emosi estetik. Kedua ialah pemindahan teks sastra yang dibaca menjadi objek estetik. Dan ketiga adalah kesedaran biasa dalam diri pembaca bertukar menjadi kesedaran estetik. Oleh itu, teori rasa fenomenologi dapat menghasilkan satu teori estetik yang mampu menjelaskan proses pengalaman estetik dalam bentuk yang lebih kemas dan sistematik. Seterusnya, latar belakang. Kemunculan teori-teori difaktorkan oleh kelemahan teori sastra barat yang disifatkan oleh beberapa sarjana sastra Melayu di Malaysia sebagai tidak dapat menjelaskan makna dalam sesuatu teks hasil penulisan Melayu Islam. Atas alasan teori sastra barat tidak menitikberatkan aspek agama dan elemen jati diri Melayu. Teori rasa fenomenologi adalah hasil kajian di peringkat sarjana yang kemudiannya diangkat ke peringkat kedoktoran. Teori rasa fenomenologi terbina secara hibridisasi hasil daripada kombinasi dan penyesuaian dua buah teori estetik yang berasal dari timur, iaitu India dan Barat. Seterusnya, antara teori yang diperkatakan ialah teori rasa Divani dan teori estetik fenomenologi Roman Ingarden. Oleh itu, pengkajian untuk menghasilkan teori rasa fenomenologi ini telah memberi sinar kepada pengkarya negara untuk memasukkan nilai estetik dan pengalaman dalam karya serta membantu supaya tidak bergantung langsung terhadap teori-teori barat. Literatur. Terdapat beberapa penulisan yang berkaitan dengan pengkajian teori rasa fenomenologi. Antaranya adalah penulisan Suhaimi Abdul Aziz daripada Universiti Sains Malaysia. Penulisan ini bertajuk Rasa Fenomenologi sebagai satu teori pengalaman estetik. Kajian ini hanya menyentuh tentang perhubungan pengalaman estetik dengan karya-karya kesusastraan Melayu moden sahaja. Selain itu, penulisan Azhar bin Ibrahim daripada Universiti Malaysia Kelantan. Penulisan ini bertajuk Rasa Fenomenologi dalam filem-filem arahan dan lakon oleh P. Ramlee. Kajian ini berfokuskan tentang penggunaan teori rasa dalam karya filem arahan lakon oleh P. Ramlee. Dan terakhir adalah penulisan Suhaira Ismail daripada Universiti Malaya. Penulisan ini bertajuk Teori Rasa Fenomenologi Penerapan Terhadap Novel-novel Terpilih Zahara Nawawi. Kajian tersebut menggunakan teori rasa fenomenologi dan digunakan dalam penggunaan gaya bahasa dan pemikiran dalam karya Zahara Nawawi. Penyata masalah. Melalui pengkajian tentang teori rasa fenomenologi, ianya akan membolehkan prinsip-prinsip penggunaan teori tersebut dapat diketahui dan kesesuaian pelbagai rasa, emosi berdasarkan fenomena dalam kehidupan dapat dilihat. Ianya membolehkan sama ada pelbagai rasa emosi yang ditunjukkan oleh seseorang manusia dalam kehidupan seharian sesuai ataupun tidak dalam menjalani kehidupan seharian di samping untuk mengetahui jenis-jenis emosi rasa yang ditunjukkan oleh manusia dalam kehidupan sehariannya. Di samping itu, dengan adanya pengkajian tentang rasa emosi tersebut, ianya membolehkan kesesuaian rasa emosi dalam kehidupan dapat diterapkan serta diaplikasikan dalam karya kesusastraan Melayu dengan menggunakan teori rasa fenomenologi. Terdapat 3 objektif utama dalam penghasilan kajian tersebut. Antaranya adalah menghuraikan sejarah perkembangan teori rasa fenomenologi. Objektif yang kedua adalah membincangkan prinsip-prinsip teori rasa fenomenologi, dan yang ketiga adalah menjelaskan penggunaan teori rasa fenomenologi dalam karya kesusastraan Melayu. Terdapat beberapa metodologi dalam mengkaji teori fenomenologi rasa terhadap penggunaannya dalam karya kesusastraan Melayu. Antaranya adalah kaedah kepustakaan.
pengkaji mendapatkan sumber maklumat melalui rujukan di Perpustakaan Tuanku Bainul UPSI seperti buku-buku berkaitan dengan teori dan bahan kajian. Pengkaji juga menggunakan buku seperti Intisari Teori Barat dan Malaysia oleh A. Halim Ali di samping penggunaan jurnal dalam kajian yang dilakukan. Selain itu, pengkaji menggunakan sumber internet. Pengkaji melayari laman sesawang bagi mendapatkan maklumat tambahan yang berkaitan teori rasa fenomenologi serta pandangan tokoh berkaitan dengan teori rasa fenomenologi di samping melayari jurnal dan artikel secara atas talian bagi memantapkan sumber maklumat kajian yang dijalankan. Dan kaedah yang terakhir adalah teori rasa fenomenologi. Pengkaji menggunakan teori rasa fenomenologi dalam melakukan kajian bagi memudahkan pengkaji menyesuaikan penggunaan teori dengan tajuk yang dijalankan. Seterusnya ialah analisis dan perbincangan. Analisis yang telah diperolehi ialah perkembangan teori rasa fenomenologi, prinsip teori rasa fenomenologi, dan penggunaan teori rasa fenomenologi dalam karya sastra. Analisis yang pertama yang berkenaan perkembangan teori rasa fenomenologi iaitu kombinasi dua buah teori estetik dari Timur India dan Barat. Teori rasa fenomenologi juga bersifat universal. Rasa fenomenologi ini juga menekankan bahawa manusia mempunyai 8 emosi tetap dalam minda bawah sedar mereka. Seterusnya ialah prinsip teori rasa fenomenologi. Prinsip-prinsip yang terikat dengan sistem estetik ini ialah praestetik, pengkonkretan estetik, dan pengadilan estetik. Teori ini juga telah diterapkan dalam novel Dalam Rindu yang dikarang oleh A. Rahman CM. Gabungan antara dua aspek iaitu aspek emosi dan penghayatan serta pengalaman pembaca diterapkan dalam karya ini. Analisis yang terakhir ialah mengenai penggunaan teori rasa fenomenologi dalam karya sastra. Teori rasa fenomenologi diaplikasikan dalam karya ini yang membuktikan pengalaman estetik dapat dirasionalkan dan dikonkretkan sebagai pengadilan estetik. Rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa, rasa berani, rasa kejam, rasa kesal, dan rasa bahagia didapati di dalam karya sastra yang dikaji. Selain itu, teori rasa fenomenologi ini juga mempunyai kolektif objektif dan mengembangkan korelatif objektif 7 eksplorasi sastra ini. Lanjutan daripada itu, terdapat dapatan kajian yang telah disimpulkan melalui kajian ini. Dapatan kajian yang pertama ialah mencapai kedua-dua objektif kajian yang ditetapkan sebagai tujuan kajian dijalankan dalam mengkaji teori rasa fenomenologi. Yang kedua, kesemua ekspresi yang dikenal pasti ini merupakan kolektif objektif yang telah dikembangkan oleh A. Rahman CM dalam teknik penulisannya. Yang ketiga, ekspresi yang dijelaskan dan dikenal pasti ini melalui proses praestetik, pengkonkretan estetik, dan pengadilan estetik. Yang terakhir, karya yang dihasilkan oleh A. Rahman CM ini menekankan teori rasa fenomenologi iaitu memiliki emosi-emosi tetap dalam minda bawah sedar manusia. Rumusan. Secara kesimpulannya, teori rasa fenomenologi yang digunakan dalam pengkajian tersebut berjaya mencapai objektif kajian, iaitu menghuraikan sejarah perkembangan teori rasa fenomenologi dan membincangkan prinsip-prinsip teori rasa fenomenologi serta menjelaskan penggunaan teori rasa fenomenologi dalam karya kesusastraan Melayu. Dengan adanya kajian yang dijalankan, ianya membolehkan pemahaman terhadap teori rasa fenomenologi dalam pembelajaran dapat diperkukuhkan serta menjadi rujukan dalam membuat kajian. Oleh itu, terbukti bahawa teori rasa fenomenologi sesuai dan banyak digunakan dalam pengkajian yang mengkaji karya kesusastraan Melayu dan objektif kajian telah tercapai dengan jayanya.